Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pertama kali saya nak beritahulah perkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Hashim Harun. Nombor matrik 052252. Saya tinggal di Selangor dan tak ada banjir setakat ni. And air pun ada setakat ni. Okay, hari ni saya dan kawan-kawan saya akan membuat satu diskusi ataupun forum yang bertajuk ketagihan gadget. Okay. Seperti yang apa yang kita tahu, gadget adalah satu alat peranti elektronik yang makin ramai digunakan pada abad 2020-an. Sebab dia mempunyai banyak kebaikan dan juga banyak keburukan. Kebaikan ni kita boleh sentiasa berhubung walaupun kita punya nenek dekat Pahang kan. Kita duduk Selangor, kita boleh berhubung nenek. Lepas tu kita boleh kadang-kadang boleh mengeratkan silaturahim, boleh buat perniagaan, and ada juga keburukan. Keburukannya bila kita selalu terlalu meletakkan kepercayaan dan terlalu ketagih lah. Maksudnya kalau ketagih, contoh dia time nak makan kita hadap phone, time nak solat dah nak solat lagi seminit nak habis asar pun kita hadap phone, time kita nak dalam perbualan dengan keluarga pun kita hadap phone. So memang tak ada masa untuk dengan family kan. So itu di antara keburukan gadget lah. So hari ni saya akan mempersilakan speaker yang pertama yang akan memberikan serba sedikit tentang kesan-kesan apabila kita selalu bermain gadget. Okay, saya mempersilakan saudara Ahmad Syarul Fahmi untuk meneruskan agenda. Dipersilakan. Yang lain boleh mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ahmad Syarul Fahmi bin Fakun Akwi. Nombor matrik 052223 daripada kos pengajian Islam Sejarah Tabadan Islam. Okay. Apakah kesan-kesan ketagihan gadget? Ya, ketagihan gadget bukan ketagihan alkohol, dadah, rokok, vape bukan. Tapi ketagihan gadget. Okay. Ketagihan gadget ni keburukannya yang pertamanya yang saya dapat je, yang saya berfikir yang lalu kat kepala saya adalah dia akan menjejaskan kesihatan. Kenapa menjejaskan kesihatan? Okey, sebab yang pertama kenapa menjejaskan kesihatan? Okey. Tengoklah pada waktu sekarang ni, lagi pada zaman COVID ni, petang-petang je hadap phone. Petang-petang je tengok TV, main laptop. Setiap petang lah itu dikira ketagihan gadget. So bila dah main tu setiap hari tidak exercise, badan otot tidak berjalan. So tubuh badan kita jadi tak sihat dan itu merupakan satu keburukan. Keburukan bagi main gadget ini. Dan sebab yang kedua adalah contoh, kita nak sesuatu gadget tu, kita tak sup sangat dengan sesuatu gadget tu. Contoh iPhone 12 lah, baru kan. Member tak ada duit apa semua. Lepas tu sanggup ikat perut biasa tak apa ni, ikat perut makan nasi satu sendok je. Tak boleh lah macam tu. So bila dah pemakanan tak jaga, so itu tubuh badan pun jadi tak sihat. Jadi itulah merupakan salah satunya. Dia terlalu taksub benda tu sampai kesihatan pun terjejas. Si Budi membeli pepaya, belinya di Samarinda. Udah dikasih yang juara dunia, malah milih yang beban keluarga. Janganlah jadi beban keluarga. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada saudara Fahmi yang akhir katanya memberikan sangat pantun yang amat bernas lah orang cakap. Okay, apa yang saya boleh rumuskan daripada saudara Fahmi, dia memberikan satu kesan iaitu badan akan menjadi tidak sihat kerana leka dengan telefon pintar sehingga tidak bersenam. Contoh kan, hari tu dia ada memberi satu contoh iaitu adiknya yang tidak keluar petang dan sanggup main phone. Beza dengan zaman sekarang dan zaman dulu kan. Kalau kita tengok zaman dulu memang tak nampak orang pegang smartphone kan. Nak nampak orang pegang Nokia T10 pun memang susah kan.
Tapi zaman sekarang umur 2 tahun pun dah ada iPhone 12 kan. Umur setahun pun dah tengok YouTube, tengok channel Baby Shark dudu-dudu kan. So memang kita pun Tengok kita pun mukbang. tengok Mobile Legend. Ada budak darjah 3 pun dah ada streamer kan. So zaman sekarang ni memang kita tak boleh jangka macam mana peredaran zaman tu boleh berlaku kan. So dekat sini dia ada satu keburukan lah, iaitu apabila kita terlalu ketagih dengan satu gadget, so kita badan kita tidak jadi sihat sebab kita bila main gadget mana ada kuat peluh betul. Ada main gadget kita main PUBG tiba-tiba kuat peluh kan. So tak ada lah, lain lah kalau dia rasa curiga dia kuat peluh lah. Tapi sekarang ni memang susah nak tengok orang main PUBG ke orang tengok YouTube berpeluh kan. So itu antara satu kesan buruk dan makin lama kalau benda ni makin dibiarkan, so benda ini akan jadi satu tabiat dan dia akan melahirkan satu masyarakat yang tidak seimbang. Okay, so saya teruskan dengan agenda yang kedua ataupun kita boleh gerak dengan speaker kedua iaitu Saudara Syah. Saudara Syah ni dekat Pahang dan alhamdulillah sekarang ni tempat ada banjir dah surut. Dan sekarang ni hobi baru dia ialah mencari kawan baiknya iaitu si katak. Okay, so kita boleh dengan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar. Dengar ya. Mantap. Saya nombor metrik 05 Dudu 67 daripada Diploma Pengajian Islam Sejarah dan Pertamaan Islam. Saya pakai songkok tinggi ni, saya nak sambung apa yang Syahrul Fahmi ni cakap tadi. Kesan ketagihan gadget ni. Kesan dia kalau dekat mak ayah pula kan. Mak ayah kuat main gadget, kuat main FB. Lepas tu YouTube. Sama sekarang ni mak ayah tengok drama lah, K-drama apa semua kan. Dia kat jari ujung jari je view sekarang ni. Lepas tu bila mak ayah tengok macam tu kan. Jadi anak-anak ni kurang kasih sayang tau. Dia tak dapat kasih sayang pada mak ayah kan. Dia biasa dia nak mak ayah dia macam nak mak ayah layan dia, nak mak ayah peluk dia, cium-cium dia. Tanya, ajak dia buat ni, buat tu. Tapi mak ayah dia tak kasih kan. Dia kasih sayang. Jadi dia kurang kasih sayang tu kan anak-anak tu. Lepas tu bila anak-anak ni kurang kasih sayang kan. Lepas tu ni ada kaitan Ni kiranya poin kedua ni. Lepas tu kiranya anak-anak kurang kasih sayang. Mak ayah dia rasa macam anak aku kurang kasih sayang ni. Tak apalah aku kasih phone untuk dia. So mak dia nak tunjukkan yang mak dia sayang dia. Mak dia kasih dia phone kan. Lepas tu bila mak dia kasih dia phone pula. Lepas tu dia dah dapat phone dia tak asuk tau. Macam Syahrul Fahmi kata dia tak asuk. Dia 24 hour dekat phone je. Dia macam tak sedar. Dia tak sedar. Dia kat dunia nyata. Dia tak sedar dah yang sebenarnya dunia ni ibarat RNR. Dia tak tahu yang dunia ni RNR. Nanti akhirat itulah penghujung jalan kita semua ni. Ni function saya pakai songkok tinggi-tinggi ni. Bagi hadis sikit. Ceramah sikit. Payah sikit. Tak apalah. Nanti saya sambung ni Lepas tu bila anak-anak dapat phone dia tak sok main game apa semua. Dia pergi sekolah, balik sekolah pergi main game. Lepas tu macam tu lah rutin dia setiap hari. Apa-apa pun phone. Jadi dia masalah dia tak kongsi dengan mak dia. Apa semua dia simpan dalam hati dia. Lepas tu dia jadikan media sosial dia ni tempat luahan dia kan. Macam zaman sekarang kita tengok ada Twitter lah. Ada lip mesh lah. Macam-macam lah. Omel lah, TikTok lah. Dia macam ni tau. Ingin mengenali Syahir. Kan dia omel. Dia macam membedakan. Omel apa semua. Betul. Ada hadis. Lepas tu ada tak? Apa cakap ada. Wala turku bi aidikum ila tahlukah lah. Jangan membinasakan dalam kebinasaan lah. Dengar tu. Ustaz kita daripada Kelantan tu. Masya Allah. Lepas tu bila anak-anak ni pula, dia apa pun dia semua media sosial. Lepas tu dia tak share masalah dia dengan mak dia. Jadi sama-sama dia tak eratkan hubungan satu sama lain kan. Bila contoh memanglah dia kadang-kadang bila cuti mak ayah bawa pergi, jom kita pergi
Dia jalan. Tapi dia pergi jalan pun, dia masih dengan phone dia. Dia tak hirau dah. Dia ada family dia. Dia ada mak ayah dia. Dia ada adik dia. Dia tak hirau lah. Dia nampak phone je. Itu lah budak zaman sekarang ni. Macam saya sekarang ni, saya tak ada phone, tak apa. Saya 2 hari tak sentuh pun tak ada masalah. Saya ni zaman dah sedar lah dunia ni singkat. Al-Quran ada. Al-Quran ada. Tak baik dia. Astagfirullahaladzim. Lepas tu kesan ketiga dia pula kan. Nak cakap sebenarnya gadget ni dia merupakan kehendak tau. Dia bukan keperluan. Kalau macam ayah je lah bagi dia keperluan lah untuk dia call macam orang-orang dah besar lah yang duduk jauh dengan mak ayah. Dia berpisah. Dia kiranya keperluan lah untuk dia call ke apa ke. Jadi kalau macam budak zaman sekarang tengok mak ayah zaman sekarang kan. Anak dia tengok anak dia berengek je. Nangis-nangis. Lepas tu dia pening. Anak aku nak apa sebenarnya ni kan. Padahal tak tahu anak dia nak dukung ke apa. Tapi dia bagi phone. Dia kecil dah dia dah didik anak dia dengan gadget. Jadi bila dia besar dia tak boleh gelenggang dengan gadget tu. Itulah dinamakan gadget ni kehendak bukan keperluan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Syah yang memakai songkok yang agak tinggi kalau kita tengok boleh ukur dengan jari memang tak muat. Okay. So apa yang saya boleh simpulkan yang berada pada era sekarang iaitu 2021 kita boleh nampak anak-anak sekarang ni semua main gadget kan. Kalau anak tu ada nangis ke ataupun ada problem dia lebih rela untuk berkongsi dekat media sosial, kat status WhatsApp, kat story IG. Contoh dia kata hari ni maka BM aku dapat 20%. Dia lebih rela dia share dekat status dengan story IG berbanding dia share dekat mak ayah dia. Mak ayah dia pun dah tahu tak berapa markah BM dia kan. Tapi dia tipu mak dia, kata, "Mak, hari ni saya punya markah BM dapat 100 kan." Dia kencing mak dia. So itu antara perubahan dan satu attitude yang tak bagus lah kan untuk budak-budak zaman sekarang kan. Lepas tu Saudara Syah pun ada mengatakan bahawa buat masa sekarang gadget ni adalah satu kehendak kan, bukan keperluan kan. Tapi apa yang saya boleh katakan pada zaman kini, kita pun tak boleh nak katakan gadget ni satu kehendak, satu kehendak lah. Sebab apa-apa sekarang kita berhubung ataupun kita nak balik kampung pun, nak bagi tahu mak ayah kita pun kita perlu WhatsApp kan. Sebab kadang-kadang kita punya kredit pun tak ada kan. So kita menggunakan jaringan internet and memang nak katakan memang gadget sekarang tapi bukan untuk semua lapisan umur. Ada lapisan umur yang kita patut didik dia dengan ilmu akhirat dan ilmu agama. Kita didik dia dengan membaca kan. Tapi banyak ramai yang ibu bapa sekarang yang silap mendidik anak. Mula-mula umur 2 tahun dah ajar anak nak jadi stream PUBG kan. So silap kat situ kan. So kita teruskan dengan agenda yang seterusnya. Kita mempersilakan Saudara Syahir yang akan membincangkan ataupun yang akan memberikan sedikit langkah-langkah untuk mencegah daripada ketagihan gadget. Okay, so saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir bin Muhammad Asari, Pemegang Menteri 052260. Dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah dengar. Lain lagi tu. Kita telah dengar masalah ketagihan gadget tadi kan. Lepas tu sekarang ni saya ingin mengupas sedikit tentang cara mengatasi ketagihan gadget. Setiap masalah tu mesti ada dalam penyelesaian. Betul tak? Poin pertama, sebelum kita ni sebagai manusia ni, kita perlulah ada cuba kalau kita nak buat sesuatu benda tu mesti ada tahap dia.
Samalah dengan bermain gadget ni. Dalam masa sehari tu kita mesti ada kita kena menghapkan sesuatu benda. Contoh semaya Allah telah tetapkan 5 waktu dalam sehari. Kalau buat lebih pun tak apa. Ni main gadget ni kita kena letaklah berapa jam sehari, berapa jam contoh pada kebiasaan pada hari yang biasa kita bermain 8 jam sehari. Lepas tu kita kena kurang kepada 6 jam ke. Jadi je 2 jam situ dapat kita tambah-tambah waktu buat kerja lain, hak mana tak siap lagi. Betul? Sebab itu kesan dia kalau kita berhenti secara mengejut ni boleh juga ganggu apa minda kita sebab kita hari-hari duk biasa dengan bermain gadget kan. Kita tak boleh berhenti secara berterusan sebab saudara Syah dengan Asyik kata tadi gadget ni kehendak. Dia memang tak boleh lagi dalam hidup. Kita perlu kurangkan bukan stop tu sebab kelebihan dia pun ada juga. Okey. Poin seterusnya adalah kita perlulah membanyakkan mendedahkan diri kita kepada aktiviti luar yang berfaedah ataupun menarik. Okey. Sebab aktiviti ni dia dapat macam pun menghadirkan rasa macam pun nak jauhkan diri daripada sosial macam pun kita pergi dalam hutan gitu contoh kita pergi travel. Ajak mak ayah pergi travel ke pergi tempat-tempat macam pun hiking ke dalam tepi sungai sebab benda-benda tu akan jadi kenangan. Jadi macam pun kita bukan duduk mendak dalam bilik main gadget pun tengok video Facebook, FB, YouTube apa. Benda-benda tu boleh tapi bukan dalam seminggu tu bukannya untuk macam tengok telefon sama. Gitu. Okey, gini lah kalau macam pun minat main game tu ubahlah sikap. Jadi pergi main bola padel ke, pergi jogging ke. But contoh manfaat jogging ni kita dapat tengok. Jogging ni dapat macam pun dapat hirup udara segar. Kalau kita hirup udara segar ni darah kita ni macam pun baru gitu, fresh gitu. Lepas tu darah ni dalam badan tu lancar gitu. Sebab kita macam pun orang kata kita macam pun hidup dengan alir lain kita hirup udara segar. Jadi otak pun jadi fresh bukan dalam satu tempat macam tempat kurung gitu pun. Kalau kita main gadget ni kadang-kadang setempat gitu senyap 2-3-4 jam gitu. Lepas tu makan minum pula macam pun tak terjaga. Macam pun terlalu fokus dengan sesuatu benda tu. Tak molek juga. Gitu. Okey. Dan seterusnya macam pun kita ni kalau kita nampak saing-saing kita tu minat main game kita tegur lah sikit dia macam pun time tidur tu dia masih hidup. Time semua tu orang tidur. Dia masih nak main game. Waktu tidur dia tu tak terurus. Jadi tak molek mana kita nampak macam pun kita ni sebagai saing dia kita tegur lah mana-mana tak molek. Saling tegur kan. Tak salah kata. Lepas tu kalau nak macam pun nak macam pun nak suruh berkesan lagi kita bagilah. Kita akibat yoga apa contoh. Kalau kurang tidur ni akan jadi pening kepala, badan jadi lemah-lemah. Lepas tu emosi pun jadi macam pun murung, betul jadi macam agresif secara tiba-tiba gitu. Lepas tu budaya ni tak molek mana sebab apabila kanak-kanak tengok budaya main gadget ni dia akan terikut-ikut. Okey, kalau nak molek lagi kita ni kena tahu apa kesan-kesan main gadget. Okey. Dia kesan-kesan dia macam pun memang tak setinggal main gadget. Tu kesan dia macam gagah untuk macam pun
gagal untuk bermain gadget. Gitu. Bila rasa minat nak pergi main luar pun. Pakai gadget ni tak salah tapi kenalah ada macam panduan dia tu. Okay, Allahu'alam. Itu dah daripada saya. Okay, kita teruskan kepada moderator kita, Mama Hashim Harun. Okay, terima kasih kepada Saudara Syahir di atas 3 langkah-langkah untuk mencegah. Okay, apa yang saya dapat rumuskan? Yang pertama, Saudara Syahir dia menyentuh isu kita mestilah sibukkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Contoh dia, abang saya kata tadi, kita boleh pergi camping kan, hirup udara luar. Kalau paling susah, paling malas pun, korang keluar rumah kan, lepas tu jogging ataupun jalan-jalan dengan mak ayah kan, ambil udara segar kan. Dapat tengok, okay, oh ni jiran kita, dah setahun tak jumpa jiran. Baru kenal jiran sebelah. Sebab asyik duduk rumah main gadget, so kita pun tak kenal. Kadang-kadang kita duduk rumah sewa kan, duduk rumah sewa kita seorang, lepas tu yang lagi 8 orang tu bukan kawan kita kan. Kita tak tegur siapa. Lepas tahun keluar bilik, oh baru kenal muka. Rupanya Fahmi, rupanya Syahir. So baru kenal kan. So benda dia akan menjejaskan kita punya hubungan silaturahim kan. Kita duduk rumah sewa, kita nak happy-happy tapi bila dah macam ni jadi tak best kan dia punya environment kan. Okay, yang kedua apa yang saya dapat rumuskan ialah kita mestilah memperbanyakkan sosial dengan kawan-kawan. So bila kita lepak dekat kedai mamak ataupun masa study apa kan, so kita kurangkan main dengan gadget kan. Tahu nak chat dengan awek, nak chat dengan benda-benda yang tak faedah, tapi kita utamakan kan dengan kawan-kawan kan. Sebab apa yang saya tahu kan, contoh kalau korang accident, korang ada masalah duit ke apa kan, siapa yang dekat, yang lebih dekat kita, mesti dekat rakan betul. Contoh, andai kata kita tak dapat makanan, andai kata dalam dompet kita ada 20% kan, tapi tak makan lagi tengah hari tu, so member kita akan, oh tak apa aku belanja kau nasi petang ni, esok aku belanja aku McD. Dia 5 lebih pula kan. So memang kawan-kawan kita akan lebih rapat dengan kita lah, sebab dia tahu masalah kita, dia tahu apa yang kita susah, apa yang kita sedang, apa yang kita ada duit, apa yang kita ada duit. So memang kawan-kawan yang akan selalu tolong kita kan. Bukan awek. Kalau kita miskin, awek pun tak nak. Betul. Sekarang ni yang nak yang kaya je, nak yang wangi. Payah. Ganteng so, doang. Ganteng doang. Okay, so yang terakhir apa isi yang saya dapat daripada Nak good looking je. Iaitu kita mestilah saling menegur antara satu sama lain. Maksudnya contoh kalau kita hidup dalam berkomuniti kan, kita ada kampung kan, contoh kampung tu kan. Kita tengok cerita Pipin kan. Pipin pun dia bergaul dengan Tok Dalang, gaul dengan Fizi, gaul dengan Mail. So dia tak ada pun main gadget. Kita tak pernah tengok kalau tengok cerita Pipin kan, tapi tengok Pipin tu dia main gadget kat rumah, memang kena rembat kat tu kan. So dalam kartun pun dia dah terapkan nilai perhubungan, nilai saling menegur antara satu sama lain. So bila kita selalu menegur, kita selalu kenal and kita dah rapat dengan seseorang, so memang kita senang nak minta tolong. Contoh, kawan kita ni jual pokok tebu kan, kita jual ikan. Kita nak beli pokok tebu sebab kita nak minum air kan. So takkanlah kita nak tunggu dekat rumah mengharapkan pokok tebu tu jatuh daripada langit kan. So memang tak boleh So memang kita kena bergaul dengan orang lain supaya kita pun dapat benefit, orang lain pun dapatkanlah kita yang dapat bermesra kan. Allah ada berfirman ataupun saya pun tak ingat apa ayat dia. Apa yang saya tahu, kita mesti kalau kita tak tegur dengan jiran kita selama 3 hari, kita dikira berdosa lah kan. Walaupun cakap hi pun okey, walaupun kita berbeza jantina, berbeza kaum, berbeza warna kulit, tapi kita tak saudara lah kan. Saudara sama Islam, saudara sesama manusia. So memang kita kena peramah, kita kena selalu tegur antara satu sama lain. Okay. Saya rasa segala informasi tentang kesan-kesan dan langkah-langkah mencegah sudah diterangkan oleh tiga ahli panel. Hindarkanlah permainan gadget ni kan. Selalu bergaul dengan ahli keluarga, selalu bergaul dengan rakan. So dekat situ kita akan dapat satu aura yang mana kita dekat dengan semua orang, kita akan dapat dia punya positivity vibes and hidup kita akan tenang selalu lah, dan akan ceria selalu. Kalau kita tak bertegur siapa ni, memang
hidup kita seorang-seorang, mati seorang-seorang, hidup seorang-seorang, makan seorang-seorang. So orang pun tak tahu kita punya keberadaan. So memang susah kalau kita nak buat apa-apa kan. So akhir sekali sama-sama lah kita mencegah daripada ketagihan gadget and start hidup baru kita dengan perkara yang bermanfaat dan kurangkanlah bermain gadget. Tingkatkan ekonomi dan kurangkan diskusi yang boleh memberikan kesan buruk kepada kita. So saya tutup forum kami semua dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.